Baik, Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap awak semua sihat. Okey, hari ini kita sambung lagi pelajaran kita, okey, untuk mata pelajaran sains. Dan tajuk kita pada hari ini ialah cikgu nak sambung pelajaran yang lepas, iaitu makanan seimbang. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, cikgu nak awak sediakan buku teks. Biar duduk sekali dengan awak ya. Buku teks dan juga buku aktiviti. Okey, buku aktiviti. Biar ada sekali dengan awak. Supaya senang nak rujuk. Okey. Baik, kalau dah ada buku teks, awak boleh buka muka surat 43, 44, 45 dan 47. Okey, kita akan rujuk muka surat 43, 44, 45 dan 47. Okey, dah bersedia Baik. Tajuk kita pada hari ini ialah makanan seimbang. Okey. Setiap makanan yang kita makan setiap hari mempunyai kepentingan kepada tubuh badan kita. Okey, pada pelajaran yang lepas awak telah pun belajar tentang kelas makanan dan fungsi-fungsinya. Jadi, setiap jenis makanan ada fungsi-fungsinya yang tersendiri. Okey, kita ulang balik. Kita tengok balik ya. Okey, yang pertama, protein. Fungsinya adalah untuk membantu dalam proses pembesaran. Kemudian, kelas makanan yang kedua ialah karbohidrat untuk proses memberi tenaga. Makanan yang dapat memberi tenaga. Kemudian, vitamin. Okey, kepentingan dia adalah menjaga kesihatan. Okey, mineral. Okey, juga untuk menjaga kesihatan. Lemak untuk memanaskan badan. Okey, dia mengawal suhu badan kita. Kemudian kelas makanan yang keenam ialah air. Okey, air ni fungsi dia adalah mengawal suhu badan. Okey, kalau badan kita terlalu panas, sebab tu kita minum air supaya untuk menurunkan suhu badan kita. Kemudian kelas makanan yang ketujuh ialah pelawas. Pelawas ni fungsinya adalah untuk memastikan kita tidak sembelit. Okey, untuk mengelakkan berlakunya sembelit. Okey, baik. Jadi, setiap kelas makanan ini kita perlu makan dalam kuantiti yang betul. Okey, kita tak boleh makan semuanya dalam kuantiti yang banyak sebab dia akan menyebabkan penyakit pada badan kita. Jadi, kita kena makan semua kelas makanan ini secara seimbang. Okey. Bagaimana kita nak makan makanan kita secara seimbang? Okey. Kita nak rujuk kat mana? Okey, baik. Bagi kita di Malaysia, Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan satu panduan kepada kita untuk makan makanan secara seimbang untuk badan kita. Baik. Kita boleh memastikan makanan yang dimakan adalah seimbang dengan mengikut saranan piramid makanan Malaysia. Okey, apa itu piramid makanan Malaysia? Okey, piramid makanan Malaysia ialah satu susunan makanan yang disusun daripada bawah ke atas mengikut jumlah yang perlu kita ambil setiap kali kita mengambil makanan. Setiap kali kita nak makan, kita kena pastikan jumlah makanan yang kita makan itu berpandukan kepada piramid makanan. Okey, mari kita tengok apa itu piramid makanan. Okey, piramid makanan Malaysia terdiri daripada 4 aras. Okey, kalau kita tengok aras yang paling bawah sekali ialah aras yang pertama. Okey, bagaimana kita nak makan dia? Kita kena makan secukupnya. Kalau kita tengok aras yang pertama ni, didapati banyak makanan-makanan yang mengandungi karbohidrat. Okey. Contohnya macam nasi, mi, bijirin, produk-produk bijirin dan juga ubi-ubian. Okey. Kebanyakan daripada makanan yang berada pada aras 1 ni, okey, kita kena makan dengan secukupnya sebab dia akan memberi tenaga kepada kita. Okey, kemudian kita naik kepada aras yang kedua iaitu makan dengan banyak. Okey, makan dengan banyak tapi kurang sedikit berbanding dengan aras 1. Okey. Baik.
contoh makanan yang ada pada aras 2 ialah buah-buahan dan juga sayuran. Kenapa kita perlu makan buah-buahan dan sayuran ini dengan banyak? Okay, yang pertama, dia boleh membekalkan vitamin kepada kita. Kemudian yang kedua, dia juga merupakan pelawas yang akan mengelakkan kita daripada berlaku sembelit. Okay. Kemudian kita naik kepada aras yang ketiga, iaitu makan sederhana. Makan sederhana ni maksudnya kita kena kurangkan sedikit berbanding dengan aras 2. Okay, aras yang ketiga ni kita perlu juga makan tetapi jumlahnya adalah sederhana. Kalau kita tengok contoh makanan yang ada pada aras yang ketiga ialah ikan, ayam, daging, kekacang dan juga produk tenusu. Okay, kebanyakan makanan yang ada di aras 3 ini adalah makanan yang mempunyai fungsi untuk pembesaran. Okay, dan juga mempunyai fungsi untuk lemak. Okay. Kemudian yang akhir sekali ialah aras yang keempat, iaitu makan sedikit sahaja. Okay, iaitu makanan-makanan yang terdiri daripada lemak, minyak, garam dan juga gula. Okay, ini adalah untuk melengkapkan rasa makanan kita sahaja. Kita tak boleh makan terlalu banyak kerana dia boleh menyebabkan penyakit. Okay, kita tengok contoh satu pinggan makanan yang seimbang. Okay, yang seperti yang disarankan oleh piramid makanan. Okay, cuba tengok makanan dalam pinggan ini. Okay, ada nasi, banyak sedikit nasi. Kemudian ada sayur dan buah-buahan. Okay, kemudian ada aras yang ketiga iaitu ikan. Okay, dan ada tempe. Okay, kemudian dalam masakan ini sudah tentu ada garam dan ada gula. Okay, jadi kita tengok dalam pinggan ini, makanan ini adalah makanan yang seimbang. Okay, baik. Cikgu Nok, awak cuba rujuk kepada piramid makanan ini. Kemudian sediakan satu pinggan makanan yang awak pilih sendiri. Okay. Okay, berdasarkan piramid makanan Malaysia, cuba kamu rancang satu hidangan makanan seimbang dan terangkan tentangnya. Okey, baik. Awak buat latihan ini dalam buku aktiviti buku surat 30. Ini ya. Buku surat 30. Okey, awak warnakan makanan yang awak pilih di sini. Tulis apakah jenis makanan yang awak pilih dan kenapa awak pilih begitu. Okey. Okey, awak boleh teruskan selepas ini ya. Okey, baik. Apa akan berlaku kepada kita kalau kita tidak mengambil makanan dengan seimbang? Okey, kita tidak mengambil makanan seimbang, okey, kesan kepada badan kita adalah sangat tidak baik. Okey, contoh, sekiranya kita sentiasa ataupun tabiat makan kita selalu makan makanan yang berlemak. Okey, makan ayam goreng, makan makanan-makanan yang berminyak. Okay. Kesan kepada badan kita ialah dia boleh menyebabkan badan kita menjadi gemuk ataupun kita panggil obesity. Okay. Tu jadi kamu kena kurangkan makanan yang mengandungi lemak. Okay. Baik, kemudian yang kedua kesannya. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok gambar ni, okay, orang ini selalu sangat suka makan makanan yang manis. Okay. Apa kesannya kepada kita? Baik, kesannya kepada kita ialah makanan manis boleh menyebabkan kerosakan gigi. Okay, gigi kita akan menjadi reput. Okay, kemudian yang ketiga, okay, tengok pelajar ini tak suka makan sayur. Okay, tak suka makan sayur. Jadi apa kesannya kepada badan kita? Okay, tengok dia susah nak buang air. Maksudnya dia telah mengalami sembelit. Okay, jadi kamu kena mengambil makanan-makanan yang seimbang. Okey, elakkan tabiat makan yang buruk seperti ini sebab kamu akan kena penyakit-penyakit ini. Okey, kamu akan obesity ataupun kegemukan. Okey, kalau makan makanan manis kamu akan rosak gigi. Okey, kalau tak suka makan sayur, kamu akan kena sembelit. Okey, baik. Jadi setakat itu dulu untuk kita belajar pada hari ini, iaitu makanan seimbang dan kesannya. Kesan kalau kita tidak suka makan makanan yang seimbang. Okey, baik.
Jadi, cikgu nak kamu jawab latihan dalam buku aktiviti muka surat 31 dan 32. Okey, ambil masa kamu untuk menjawab. Kemudian kalau dah siap nanti, kamu boleh ambil gambar dan hantar kepada cikgu ya. Hantar secara personal ataupun hantar secara persendirian. Jangan masuk dalam grup kelas. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, kita akan sambung pembelajaran kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.